Koordinat geometri. Ni jap. Bulat dulu. First sekali macam biasa, sebelum kita masuk lagi dalam chapter 7, lepas ni kita masuk vektor. Lepas chapter ni kita akan masuk chapter vektor. Vektor chapter seronok sikit lah. Koordinat geometri sebenarnya dia basic je, sama je. Macam kamu belajar tingkatan 2 tak silap cikgu. Topik ni dia ada beberapa, ni ada 7.1, 7.2, 7.3, 7.4. So hari ni insyaAllah kita boleh habiskan 2 lah ni. 7.1, 7.2, divisor of the line segment, parallel line and perpendicular line. Senang je, tak susah. Jangan cakap susah lah. So koordinat, sebelum kita masuk lagi lanjut, kita kena tahu apakah itu koordinat. Koordinat, macam mana koordinat? Adakah 1, 2 adalah koordinat? Koordinat ke tidak? Zarin, kamu buka mic. Yang lain tak nak cakap. Kamu seorang je lah cakap. 1, 2 koordinat. Koordinat. Bukan koordinat. Ini bukan koordinat. Koordinat dia kena ada kurungan. Ingat satu benda koordinat dia mesti ada kurungan. Kalau jawapan kamu 1, 2 takkan tak boleh cikgu. Saya buat tak terlupa kurungan. Tak boleh. Haram hukumnya. Memang kena ada juga kurungan. Kalau tak ada kurungan tak boleh. Kena ada kurungan. Tak kisahlah warna apa. Janji dia ada kurungan. So first kali koordinat kamu kena master. Kita kena tahu dah dekat mana. Contoh. Okay, dekat mana koordinat 1, 2? Rasa-rasa. Dia kena banyak rasa-rasa tau topik ni. Dia nampak 1, 2 ada dekat kuadran. Dia ada 4 kuadran sebenarnya. 1, 2, 3, 4. Ini kalau kamu belajar tingkatan 5 nanti kamu akan belajar topik trigonometri. Nanti dia akan pecahkan kepada 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. 1, 2 koordinat ni rasa-rasa dekat mana? So dia berada di kuadran 1. Contoh cikgu letak belah sini. Ini adalah koordinat dia. 1, 2. Bila cikgu sebut negatif 2, 3 dekat mana? So kena tahu dah, negatif 2, 3 dekat atas. Contoh. Yang ni kamu kena master sebab ni tingkatan 2 dah settle. Sekarang kamu dah tingkatan 4. Bukan tingkatan 1 dah kan. So negatif 4, negatif 4. Dekat mana negatif 4, negatif 4? Negatif 4 kat sebelah sini. So negatif 4 dekat bawah. Contoh. Ni. Kedudukan dia. So kita kena tahu dekat mana kedudukan dia. Inilah basic geometry. Basic koordinat. Koordinat kita ada belajar waktu form 2. I'm not mistaken lah, form 2. Apa yang kamu belajar ketika form 2? Kamu belajar yang pertama, distance. Nak mencari jarak. Ingat tak distance? Memang distance ni, formula dia mesti ada dalam formula dekat SPM, NMAX. Memang ada. Tapi untuk kesenangan kamu, takkanlah setiap soalan kita nak kena semak selak depan kan. Nanti dia akan buang masa. Ingat, cikgu ulang sekali lagi. Bila mana keluarnya kandidat SPM ataupun SPM RSM lah, contoh. Ambil trial kan. Apakah perkataan yang pertama dia akan keluar daripada mulut student? Hatta yang hebat, student yang hebat akan cakap apa? Dia tak cukup masa. So kita kena kurangkan melihat formula sebenarnya. Macam progression pun cikgu cakap ada formula kat depan. Tapi kalau boleh hafal, dah biasa buat, boleh. Untuk double check tu, sekejap je lah. Kalau boleh, kamu dah ingat dalam kepala. Macam distance tu, alamak, senang je kan formula dia. Formula dia macam mana? Kena ada ni, kena ada kurungan, tengah tambah, tengah sini tolak, kena kuasa 2. Kuasa 2. Dia at least kena ada dua koordinat. Kan? Mana boleh distance kita kena tahu jarak rumah Zahrin dengan rumah Cikgu Hafizul. Boleh lah sebab ada 2 koordinat. Mana boleh? Jarak, berapakah jarak daripada rumah Zahrin? So tak boleh lah. So dia kena at least ada 2 koordinat, boleh masukkan je dalam ni, dalam lubang-lubang yang kita dah hafal dah formula dia. Ini distance. Kamu belajar tingkatan 2, dia ada kaitan dengan 7.4 nanti. Formula distance tu akan datang balik semula. So kamu kalau siapa yang dah hebat tu dah boleh hafal formula distance dah bagus. Yang kedua kamu belajar apa tingkatan 2? Kamu belajar midpoint. Macam mana nak cari midpoint? Contoh koordinat dia cikgu bagi macam ni. Ini 2, 4. Sini cikgu bagi 4, 6. Okey, cikgu nak tanya kamu, midpoint, titik tengah dia berapa? Macam mana nak cari? Macam mana nak cari? Contoh cikgu bagi koordinat X. Ini A, ini B, titik tengah dia cikgu bagi S. Rasa-rasa macam mana nak cari? Senang sahaja. 2, ni kita buat X. Dia buat X, di sini X, sini Y. Kena tahu. Koordinat yang sebelah kiri tu X, sebelah kanan tu Y. Kita ambil 2, tambah. Jangan tolak. Ada orang dia tolak. Jangan tolak. Kena tambah. Tambahkan nilai ni, bahagi dengan 2. Kan? Itu formula midpoint. Sebab apa? Dia bahagi 2. Dia bahagi 2, 4, 6 bahagi 2 jadi 3. Yang kedua pula, 4 tambah dengan 6 bahagi 2. So akan dapat 5. Begitu. Ini formula midpoint. Kamu belajar dulu. Okey.
Boleh. So hari ni kita sebelum ni silibus KBSM, cikgu ajar Maths, untuk chapter 7 ni lah, geometri, koordinat geometri, dia punya 7.1 adalah midpoint. Ni kena faham ni. Sekarang ni untuk KSSM, dia dah buang dah midpoint tu. Midpoint ni dia tak nak ajar dah. Sebab apa? Sebab midpoint ni kamu dah belajar dah waktu tingkatan 2. So kena faham yang ini satu benda. Sebab apa dia buang. Tapi kamu kena tahu juga midpoint tu macam mana. Okey, sekarang kita nak masuk 7.1. 7.1 apa dia? Dia divisor. Lama. Divisor of line segment. Okey, sebelum ni kita belajar titik tengah. Sekarang ni yang kita nak belajar adalah apa dia? Contoh 2, 4. Cikgu ambil koordinat yang sama juga supaya kamu senang nak faham. Kita ambil 4, 6 B dia yang sama macam atas tadi kita cari midpoint. Kali ni dia tak bagi kat tengah-tengah. Dia akan divisor of the line segment. Nanti dia akan bagi ratio. Contoh, ratio dekat sini adalah 3, 1. Cikgu bulatkan. Cikgu suka bulat ratio. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya macam mana nak cari titik tengah. Titik di tengah ni kita adalah titik S. Titik S ni macam mana nak cari? Adakah menggunakan kaedah yang sama macam midpoint tadi, 2 tambah 4 bahagi 2? Tak, cara dia lain. Dia ada satu formula lain. Okey, formula dia kalau cikgu tak hafal lah. Cikgu cuma ikut dia kepada step ini. Okey, semua boleh tengok fokus betul-betul macam mana cikgu buat. Sini cikgu dah cakap tadi, sini X, sini Y. Sekarang ni kita fokus kepada X dahulu. Boleh, cikgu besarkan sikit supaya nampak. S, cikgu besarkan sikit sebab dia ada ruangan nak mengira sikit. Okey, kita ambil ni, kita ambil pen lain. Okey, kita ambil dulu ya. Ini cara kira dia. Semua tengok. Ini X, sini Y ya. Kita fokus kepada X. 2 darab dengan 1. 2 darab dengan 1. Boleh. Tambah dengan 4 darab dengan 3. Bahagi dengan berapa? Bahagi dengan hasil tambah ratio. 3 tambah 1. Begitu. Boleh dapat? Okey, kita cuba buat Y pula sama-sama. Tengok Y sahaja. 4 darab dengan 1. Tambah 6 darab dengan 3. Bahagi dengan samalah 4. 4. Terus 4 teruslah senang. Itu baru kita boleh simplify. Kita akan dapat 2 tambah 12. 14/4. Ini contoh dalam bentuk pecahan lah. Ni cikgu reka sendiri kan soalan ni. So 4, 18, 22/4. So itulah koordinat yang di tengah-tengah sini. Bukan tengah. Yang koordinat S ni. Di sini. Dengan ratio 3, 1. Boleh faham tak formula dia? Sebenarnya asas midpoint yang atas ni. Nampak cikgu tunjuk ni. Atas ni pun dia menggunakan kaedah yang sama juga. Kaedah macam mana? Okey, cuba tengok cikgu buat. Sebenarnya, ratio untuk midpoint ni rasa-rasa sini nak letak berapa? Sini nak letak berapa sebenarnya? Berapa? Berapa? Klik. Ada ke tak tu? Tolong respon sikit. Sebab semalam rupanya tak respon. Cikgu dah live daripada Google Meet. So sekarang ni Zarin tolong respon. Wakil untuk kelas kamu. Kelas Zakal ini pendiam sikit. Rasa-rasa apa yang dekat dalam bulatan ni Zarin? Ratio dia. Teka je apa-apa pun. Tak marah pun. Tapi yang logik kamu lah. Rasa-rasa apa? Kalau sebelah kanan dengan sebelah kiri, dia sebenarnya adalah 1, 1. Okey, apa kata kita guna formula yang ni tadi? Yang cikgu tunjuk tadi kan? Untuk yang 3, 1, sekarang ni kita guna formula yang sama juga kita buat. Adakah dia menepati apa yang formula 1 tadi saya cakap? Okey, sekarang ni buat apa? Kita buat macam ni, 2. Tengah-tengah ni X, ni Y. Okey, 2 darab dengan 1. Tambah dengan 4 darab dengan 1. Bahagi dengan berapa? Hasil tambah ini 2 jadi 2. Yang sebelah Y pula 4 darab 1. Tambah 6 darab 1. Bahagi dengan 2. Tengok ni, semuanya 1. Sebab tu dia tak nak guna formula tersebut. Sebab semua darab 1. So seumpama kamu tambahkan sahaja yang formula midpoint. So jawapan dia kita akan dapat 2 tambah 4, 6, 6 bahagi 2 jadi 3. 4 tambah 6, 10, 10 bahagi 2, 5.
So dia dapat yang sama juga. So sebenarnya asas dia adalah daripada formula yang sama juga. Itulah dia. Cuma dalam Admax ni dia akan tukar-tukar lah. Kadang-kadang dia tak bagi ratio. Contohlah dia tak bagi ratio macam ni kan. Dia dah bagi sini. Ratio dia tak bagi. Yang ni dia tak bagi. Tapi dia bagi ketiga-tiga koordinat ni. Contoh. Kamu kena cari ratio juga. Tapi jangan bimbang. Kalau kamu dah pegang konsep yang cara nak mencari formula tadi macam mana nak cari titik tengah tu, yang divisor of line segment tu, kamu boleh dapat dah. Okey, tak nak buang masa. Sekarang ni kita pergi kepada buku teks. Cikgu suka fokus kepada buku teks sebab buku teks ni dia lebih fokus kepada silibus kamu supaya cikgu tak lari daripada silibus. Okey, sekarang kita sama-sama tengok daripada example number 1. Mana example number 1 ni? Okey, example number 1. Okey, ni semua tengok dulu. Given the line segment PQ, kita buat PQ, contoh PQ macam ni. Yang first ni mestilah dia punya basic concept lah. PQ, a point R is on PQ. Dia kata R tu ada di atas ni. Di atas garisan kita ni. Tapi dekat mana kita tak tahu. Nanti dia akan bagi dalam bentuk ratio. Okay, dekat mana titik dia? Dia kata point R is 7/9 of the distance PQ. Bermaksud cikgu rapatkan dengan Q. Okay, dalam bentuk ratio macam mana cikgu nak letak? Cikgu boleh letak sini 7. Dekat sini cikgu nak letak berapa rasa-rasa? Berapa? 7. Sini nak letak berapa? 3. 3 jadi 10. Letak juga supaya dia jadi 9. Ni logik dia. The distance PQ from the P along a line segment. Okay, soalan pertama. Kita pergi dulu sikit-sikit. Sketch the situation by using the line segment. Inilah line segment. Inilah jawapan A. Okay, kita dah lukis dah. Okay, kita pergi kepada soalan nombor 2. B. Is point R closer to P or Q? Point R ni, dia dekat dengan Q ke dengan P? So sebenarnya dia dekat dengan Q. Sebab apa? Sebab jarak dia ratio, kamu tulis ratio from R to Q is 2. Contoh. Kamu boleh explain macam mana pun. Jadi dia boleh faham. Ini B. Okay, C pula. Kita buat jawab sampai C je lah. By using the information given, determine the following ratio. So kita buat satu-satu. PR. PR. Ini bentuk ratio ya. PQ. Nanti cikgu akan ajar satu benda. RQ. PR. PR. Nombor 3. RQ. Masukkan sahaja daripada nilai ratio yang kita dapat, yang kita buat tadi, daripada A tadi. Okay, macam mana tu? So, kita buat PR berapa panjang? PR sama dengan 7. PQ sama dengan berapa? PQ maknanya daripada sini sampai hujung. So jadi 9. Boleh? RQ sama dengan berapa? 2. PR sama dengan 7. Boleh tulis macam tu. PR sama dengan berapa? PR sama dengan 7. RQ sama dengan berapa? RQ sama dengan 2. Ini adalah example number 1. Dia tak masuk lagi divisor of the line segment lagi. So kita akan tengok kepada example number 2. Yang D ni boleh cuba-cuba. Dia senang je, sama je sebenarnya. Okey, yang ni baru kita masuk yang formula yang kita duk buat tadi. Apa kata kita praktis sikit supaya kita senang nak hafal tanpa tengok dekat formula dekat depan. The coordinate of A and B are, ini A, ini B. Kena baca dulu, takut dia ada tengah. If point P divide the line segment AB. Maksudnya A dekat sini hujung, B dekat sini hujung. Tak apalah, kita ikut betul-betul. Tadi cikgu buat straight macam ni kan. Sekarang ni apa kata kita boleh bayangkan tak? Negatif 5, negatif 2 tu ada dekat mana? Cikgu buatlah 4 quadrant. Ini melukis ni tak ada markah pun. Cikgu nak bagi kamu nampak. Negatif 5, negatif 2 dekat sini. Contoh. Okay, negatif 5. Inilah tepi sikit. Negatif 2. Ini adalah A. Negatif 5, negatif 2. B pula 5, 8 dekat atas kot tu. Okey, dia kata P divide, maknanya ini adalah satu straight line. Dia kata ada satu point P di antara tu yang kita nak kira nanti. Line segment AB 32. 32 kita ambil lah 3 kat sini. 32 sebab 3 tu kena besar sikit daripada 2. Kita letak je dulu. Tak apa. Dekat mana kedudukan dia tak ada masalah. So sekarang kita boleh jawab soalan dia. Soalan dia nak apa? Find the coordinate of P. So kita boleh guna kaedah yang cikgu buat tadi, formula tadi, apa kata kita buat sama-sama. Ini nak cari point P ya. Okey, cikgu buat kurungan besar sikit. Sini X, sini Y, cikgu buat sini sebab dia koordinat. Okey, sekarang kita buat sama-sama.
Negatif 5 darab dengan 2. Tambah dengan 5 darab dengan 3. Boleh nampak? Kecil sikit tulisan cikgu. Comel kan? Sini. Okay. Sini. Bahagi dengan berapa kali ni? Bahagi dengan berapa? 3 tambah dengan 2. 3 tambah dengan 2 jadi 5. Begitu. Okay, kita pergi kat Y pula. Y tengoklah Y. Jangan tengok dekat X dah. Negatif 2 darab dengan 2. Tambah dengan 8 darab dengan 3. Bahagi dengan berapa? Bahagi dengan 3 tambah 2. Jadi 5. Lepas tu kamu boleh selesaikan P sama dengan, ni cikgu congak je lah. Negatif 5, negatif 10, 15. So akan jadi 5 jadi 1. Sebelah sini negatif 4. 8, 3, 24. Ni negatif 4. So akan jadi 20 bahagi 5 sama dengan 4. So itulah koordinat di bahagian sini. Ini nama dia divisor of the line segment. Sebelum ni kamu belajar titik tengah je. Sekarang kita advance sikit. Tapi rasanya senang je. Dia tak susah mana pun. Okey, kita pergi kepada soalan B. Cikgu padam dulu semua ni. Takut mengganggu kita sebab soalan A dengan B dia ni tak ada kena-mengena. So cikgu padam dulu. Kita pergi sama-sama soalan B. Point A dia, cikgu tulis sini lah. Kita terus buat. Okey. A negatif 7, 3. Kita anggaplah dia dekat sini. Negatif 7, 3 dekat sini. A negatif 7, 3. Ni lukis ni tak ada markah tau. Kita nak bagi nampak sahaja. P dia 5, 3. 5 negatif 3. 5 negatif 3 dekat mana ni? 5 negatif 3 dekat bawah. Contoh. 5 negatif 3. Ini adalah P. P. Okey. Kita baca soalan nombor 2 ni. A dengan P dah settle. B and M are on the straight line given P divide the line segment AB. So ini macam mana ni maksud dia? Yang ni kena jauh sikit. P, lama. Sekejap, kita tulis kat sini sikit. P sama dengan 5 negatif 3. Okay, sebenarnya panjang dia macam mana ni dia kira ni? Dia kata B and M are on the straight line. Bayangkanlah kita buat satu straight line. Okay, gini. Dia kata B dengan M adalah on the straight line given P divide the line segment AB. Tengok ayat ni betul-betul. Bermaksud AP ni, P ni bukan di penghujung sebenarnya. Dia ada B sebenarnya. AB. Nampak ni perkataan ni. AB. Bermaksud kita kena tarik sikit. AB. Sini A. Sini B. B ni koordinat berapa? Ni kali ni hujung pula tak dia bagi tahu. Dia bagi tahu ratio sahaja. Ratio dia adalah 3:1. So kita terus buat ratio dia 3 dekat sini. 1 dekat sini. Boleh nampak tak? So sekarang ni soalan dia mesti tanya koordinat dekat sini. Ini dia terbalik pula soalan dia. Boleh nampak? Tadi kita nak cari yang tengah-tengah punya koordinat. So sekarang ni ayat dia kita kena cari yang hujung pula. Tapi tak ada masalah. Kamu cuma apply sahaja formula tadi, kamu boleh dapat jawapan. Macam mana? Kita cuba jawab satu. Satu nak apa? Nak koordinat B. Find the coordinate of B. So kita akan cari ini sama-sama. So cikgu letaklah sini unknown X dengan Y supaya senang kita nak cari. Boleh? Kita pakai formula sama-sama. X darab dengan 3 jadi 3X. Boleh? Tambah dengan negatif 7 darab dengan 1. Bahagi dengan 3 tambah 1 jadi 4. Tutup kurungan. Kita buat pula untuk Y. 3 darab dengan 1. 3. Tambah dengan Y darab dengan 3. 3Y. Jap. 3Y. Bahagi dengan 4. Soal 1 kita tertinggal dekat sini. Cikgu tarik sini ke sikit. Tertinggal apa cikgu? Jap. Kita tertinggal bas. Tak nak padam. Okey, kita padam ni. Jauhkan sikit. Sebenarnya adalah tadi apa? 3Y tambah 3 kan? Bahagi dengan 4. Sebenarnya dia kena ada sama dengan. Sebab kali ni, tengah ni kita dah ada. So, sini sebenarnya sama dengan 5. Ni untuk koordinat ni, 5. Yang ni sama dengan negatif 3. Lepas tu baru kita boleh selesaikan. Nanti kamu akan dapat jawapan 4, 20 tolak 7.
20 tolak 7, 20. Betul ke cikgu ni? 20 tolak 7. Ni example number 2. Jawapan teruslah, tak nak buang masa. 20, 27. Betul lah tu. Sini pergi sini, 27. 27 bahagi 3, kamu akan dapat jawapan X sama dengan 9. Sini pula Y sama dengan berapa? 4 darab dengan ni, negatif 12. Negatif 12, negatif 15. Negatif 15 bahagi dengan 3, jadi negatif 5. So, ini adalah koordinat B yang kita nak cari. Ingat apply sahaja formula tadi, kamu boleh dapat dah jawapan dia. Buat masa ni okey ke tidak? Boleh faham? Boleh. Just follow the formula sahaja. Kalau dia kena test banyak kali, takut tersalah kira kan. Tolong jangan tolak pula dekat sini. Ini kena tambah. Macam midpoint tadilah, kena tambah. Yang X sini kena tambah X sana. Macam tu. So sebab tu dia logik dia tambah. Kalau ada negatif, masukkan je macam ni. Tak ada masalah. Itu konsep yang biasa. Okey, kita tak nak buang masa, kita pergi lagi. Example number 3. Ini pun sama juga macam tadi. Ini kali nampaknya dia nak find the ratio. Bermaksud kali dia nak cari ratio pula. Macam mana nak buat? Kita lukis dulu. Such that the point P ini divide the line segment A and B. Okey, kita buat A dulu. A kat mana ni agak-agak? 25 dekat atas ni lah cikgu letak. A and B 25. A kita negatif 2, 1. Negatif 2, 1 dekat sini contoh. Ini A. Negatif 2, 1. A ni B. Okey. AP. AP, PB. So bermaksud, kita baca kat mana? Okey, betul. So dia kata dekat sini kita tak tahu. Dia suruh cari AP. P dekat mana? Point P pun kita kena tahu juga. Negatif 1, negatif ni P lah. Ini A, ini B. B yang ni. A dia negatif 2, 1. Oh, P dia. Ini betul lah. Ini A. P ni pun kita masukkan juga dalam gambar kita. Negatif 1, 2. Dekat sinilah. Di atas ni. Ni adalah negatif P, negatif 1, 2. Cikgu zoom sikit supaya kamu nampak. So sekarang ni dia nak cari ratio pula. Panjangkan sikit lah atas ni. Sekarang ni dia tak bagi ratio dekat sini. So macam mana nak buat? Tak ada ratio. Kita anggaplah ini M, ini N. Boleh. Lepas tu kita buat macam biasa. Okey, kita buat. Macam mana nak buat? Kita pakai je formula tu. Ni hujung kan? Negatif 2 darab dengan N. Betul? Darab dengan N. Tambah dengan 2 darab dengan M. Bahagi dengan berapa? Tak tahu. M tambah N cikgu. Sama dengan berapa? Sama dengan negatif 1. Okey, ni 1. Tak apa, buat je dua-dua. Sebelah sana pula, Y pula akan jadi 1 darab N jadi N. Ni 1 darab dengan N. 5 darab dengan M. Macam tu. 5M. Tambah 5M. Bahagi dengan M tambah N. Sama dengan berapa kali ni? Sama dengan 2. Ini cikgu follow the formula. Okey, sebenarnya bila kamu selesaikan nanti, kamu akan dapat berapa? Okey, cikgu selesaikanlah. Kita nak tunjuk. Tambah 2M, cikgu naikkan atas jadi negatif M. Negatif M tolak N. Lepas tu cikgu bawa pergi sana, jadi berapa? Sini bawa sini. Cikgu bawa pergi sini, jadi positif nanti, dia akan jadi N. Sini bawa sini akan jadi 3M. Okey, ini sebelah sini. Kita pergi sebelah sini pula, nanti kamu selesaikan, kamu akan dapat sama juga. 3M sama dengan N. Macam mana ni cikgu saya nak buat? Saya belajar dulu kalau nak cari dua unknown kena pakai simultaneous. So sekarang ni macam mana kita nak tahu dia punya ratio ni? Okay, cara dia senang sahaja. 3M sama dengan N. Kamu boleh susun balik macam ni. Cikgu bawa M ni turun bawah. Boleh? Dia akan jadi macam ni. 3 N M. Sebenarnya bawah 3 ni over apa sebenarnya? Dia sebenarnya adalah over 1. So kita dah tahu dah sebenarnya N kita adalah 3. M kita adalah 1. So kita boleh terus masuk kat sini. N kita adalah 3. Logik lah 3. M kita adalah 1. Maknanya logik lah. Yang sana memang panjang sikit daripada situ. So kamu tak boleh selesaikan menggunakan simultaneous. Sebab kamu tak akan dapat jawapan pun. Macam mana nak dapat? Semua dua-dua sama punya equation. So inilah yang dia nak. Sebenarnya dia nak ratio dia. So AP. A pergi P berapa? A pergi P sama dengan 1. Ini jawapan dia. Sebab dia nak dalam bentuk ratio kan. So AP tadi kita dapat 1. So PB sama dengan 3. Inilah jawapan dia. Boleh tak? Boleh faham tak? Ini cikgu tunjuk the variety of the question.
Dia ada banyak soalan. So kita kena master the formula dulu. Jangan takut lagi. Kalau tak tahu apa benda, kamu masukkan nilai jadi MN ke, jadi XY ke. Macam tadi atas kita buat jadikan jadi XY kan. Yang ni. Yang ni cikgu letak je MN sebagai unknown. Terpulanglah kepada kamu. Kalau kamu nama kamu Hafizul, Hafizul Fazli, kamu letaklah H dengan F. Tak ada masalah pun. Janji jawapan dia last. Final answer kena betul. Okey, kita seteruskan. Okey, kita pergi contoh yang ini. Self practice 7.1, cikgu ambil satu. Ini adalah kamu punya homework, kamu punya assignment. Nanti habis kelas terus jawab yang ni. Sikit je. Cikgu Hafiz tu tak suka bagi banyak-banyak. Nanti bagi banyak pun tak jawab. Bagi sikit pun orang tak jawab kan. So tak apalah. Redha je lah. Sekarang yang ni cikgu nak tunjuk yang ini. Apakah maksud dia ni? APPB. Contoh cikgu ambil A. P kat tengah-tengah lah. Confirm. P plus to B. Okay, macam mana kita nak baca ratio ni sebenarnya? Ini bentuk ratio bawah ni pun bentuk ratio. Macam mana cikgu nak baca ni? Kedua-dua bentuk ni. Dia penting sebab dalam vektor lagi banyak kamu akan jumpa benda ni. So kamu kena master daripada sekarang. Okay, kalau cikgu tak nak susahkan diri cikgu akan buat macam ni. Kamu tengok. PB. Lompat kat sini. Itulah dia, nilai dia. PB adalah 2. AP berapa? Cikgu padam ni, takut tak nampak. AP pula, sikit lah. AP, tengok kat sebelah sini. Ni nombor berapa depan ni agak-agak? Depan ni, kalau tak ada nombor, sebenarnya dia adalah 1. So, sini adalah 1. Itulah baca ratio yang betul. Ada orang cakap, saya tak faham lah cikgu cakap macam tu kan. So, kita boleh guna satu lagi teknik. Cikgu tunjuk satu lagi teknik yang skema sikit lah. AP, PB. Cikgu bawa turun AP pergi bawah. Dia akan jadi macam ni nanti. PB pulang bermalam dengan AP. 2. Ini akan jadi 1. So, dia akan jadi macam ni. PB sama dengan 2. PB sama dengan 2. Betul lah, sama lah. AP sama dengan 1. AP sama dengan 1. So, ini cikgu nak tunjuk cara nak membaca ratio sahaja. Okay? So, sekarang kita nak pergi kepada seterusnya. Example 5. Example 5 ni dah masuk 7.2. 7.2 adalah parallel dengan perpendicular. Okay, macam mana parallel? Kita pergi tunjuk dulu contoh. Parallel, adakah begini Zahrin? Adakah dua garisan AB dengan CD ni adakah dia parallel? Ya, parallel. Ya, dia parallel. Kalau perpendicular pula macam mana? Satu macam ni, perpendicular. Garisan satu lagi macam mana kita nak buat perpendicular? AB. Perpendicular bermaksud dia 90 darjah. Dia cross ataupun dia plus. Mana-manalah kamu punya idea nak sebut apa. Contoh ni CD. Okay. So ini adalah 90 degree. Yang ini nama dia perpendicular. Okay. Satu persoalan dia. Kamu dah belajar dah sebenarnya tingkatan 3 tak silap cikgu. Straight line. Okay. Apa yang kita boleh relatekan AB dengan CD? Satu dia adalah straight line. Betul. Straight line apa yang dalam pemikiran kita? Dia adalah YMX plus C. Ini adalah equation of straight line. Okay. Rasa-rasa apakah persamaan antara garisan gradient. Ya, gradient. Ini kena pegang. Ini kena memang sangat penting. Sebab soalan ni biasa sangat jumpa. So, gradient dia kena sama. Okey, kalau macam ni pula, apa persamaan antara dua garisan ni? Persamaan dia, tak ada persamaan lah. Sebenarnya dia ada kaitan dengan gradient juga. Contoh, gradient sini, gradient yang AB ni, cikgu buat, gradient dia contoh 2. Okey, rasa-rasa berapa pula gradient yang dekat sini? Berapa gradient dia? Adakah 2 juga? Tak. Adakah negatif 2? Sebenarnya bukan negatif 2. Sebenarnya dia adalah, kalau cikgu, sekarang ni 2. Dia adalah positif kan? Cikgu letak negatif. Okay, ni 2. 2 ni dekat atas, 2/1 kan? Dia seumpama 2/1. Cikgu terbalikkan nombor dia. 1/2. So, ini teknik cikgu menjawab lah untuk mencari gradient untuk perpendicular ataupun famous dia akan sebut adalah selain daripada perpendicular, dia akan sebut garisan normal. Garisan normal ni kamu akan belajar tingkatan 5, chapter 1, differentiation. Kamu akan belajar garisan normal. Sebenarnya garisan normal tu adalah garisan perpendicular.
Okey, cikgu, saya tak faham cara cikgu. Okey, sebenarnya ada satu cara lagi. Cara yang skema lah. Cara yang skema dia adalah M1, besarkan sikit, M1 darab dengan M2 wajib dapat -1, baru dia akan jadi perpendicular. Ini formula matematik lah. Kalau cikgu terus tulis je, malas nak darabkan sebab buang masa. Sebab cikgu ingat kan, setiap kali student keluar cakap tak ada masa. Sebenarnya kat sini tak ada markah pun pengiraan kamu. Kalau kamu terus cakap 2, sini -1/2, kamu terus dapat markah. 1 markah. Okey, macam mana M1? Kita bayangkanlah 2 ni adalah M1, yang ini adalah M2. Gradient untuk kedua-dua garisan. So M1 tadi sama dengan 2. M2 bayangkanlah kita tak tahu lagi. Ini cikgu dah bagi tahu dah. Darab dengan M2 sama dengan -1. So cikgu akan dapat M2 sama dengan -1/2. Ini cara cikgu lah. Ini cara buku. So boleh faham perpendicular adalah M1 darab M2 sama dengan -1. Okey, boleh? Ada masalah yang tu? Okey, contoh lain cikgu. Okey, cikgu nak guna cara cikgu tadi kan. Tapi tak faham kan. So kita guna satu lagi. Contoh sini contoh adalah -3/2. Ini cikgu kena tulis negatif sebab gradient kalau turun bukit dia akan jadi negatif. Memang logik dia memang macam tu. Kalau dia buat positif tu memang salah lah. So macam mana gradient dekat sini cikgu? Gradient dia ini positif cikgu. Ini negatif. Cikgu positifkan dekat sini. Lepas tu cikgu terbalikkan 2/3. Ini cara cikgu. Ini gradient dia. Okey, macam mana yang nak buktikan betul cikgu punya cara tadi? Cikgu ambil M1 darab M2 sama dengan -1. M1 tadi, M2 yang ni. M2 kita ambil yang ni. M2 yang ni -3/2. M1 bayangkanlah kita tak tahu. Sama dengan -1. So kita akan terbalikkan, turun ke bawah dia akan jadi 2/3. M1 sama dengan 2/3, tengok dia sama macam yang ni. Boleh? So tak nak buang masa, kita terus pergi kepada example number 5 tadi. Mana example number 5 cikgu tadi? Dah hilang dah. Okay, kita ada satu lagi example, lepas tu kamu boleh buat kerja kamu nanti. Okay, show whether the straight line, yang ni, dengan straight line yang ini adalah parallel. Parallel tadi kenapa? Gradient kena sama. M1 tadi dengan M2, yang ni M1 lah, bayangkan M1, ini adalah bayang garisan kedua, adalah sama. So macam nak buat? Cikgu buat sebelah kanan dengan sebelah kiri. Tambah 9Y sama dengan 7. Cikgu letak sini garisan X3 tambah Y/2 sama dengan 1. Okay, macam mana cikgu? First kali kita kena ubahlah jadi bentuk Y, MX plus C. Kita tak ada choice lain. Kita tak ada choice sebab kita nak tahu gradient. Baru kita ikut bentuk tu baru kita tahu. So sekarang ni ubahkan. Asalnya kamu tak ada masalah kot ubah. 7 tolak 6X. Y sama dengan 7/9 tolak 6/9X. So cikgu susunkan bagi cantik negatif 2/3X tambah 7/9. Okay, kejap Okay, ada gangguan sikit. Okay, sekarang ni kita buat sebelah kanan pula. Kita buat jadi bentuk Y, MX plus C So macam mana nak buat nak cikgu? Okay, Y. Buat slow-slow pun tak apa. 1 tolak X3. Ni satunya kata 4 ni tak ada masalah dah. 2 ni atas, 2 X3. Ni cikgu susun balik semula ikut bentuk YMX. Sebab X kat belakang sekarang. Tadi X kat belakang cikgu bawa pergi depan juga. Nampak? So M dekat sini kita dah tahu dah. Negatif 2/3. Sini pula jadi berapa? Kalau tak nak ubah pun tak apa. Kita dah tahu dah. Bentuk gradient dia adalah yang ini. So M dekat sini sama dengan negatif 2/3. Adakah dia parallel? Adakah dia parallel? Parallel sebab dia sama. So kita pegang yang tu je. Senang ke? Kalau ada dua garisan, ingat sampai bila-bila. Kalau gradient dia sama, parallel. Kalau gradient dia M1 darab M2 sama dengan negatif 1, itu adalah perpendicular. Kalau tak sama, contohlah kamu dapat M1 darab M2 tak sama dengan dapat 3. Sebenarnya ini bukan garisan perpendicular. Dia akan mungkin jadi macam ni nanti. Contoh macam ni ke, macam ni ke, dia tak jadi 90 degree dekat sini. Dia takkan jadi pun. Ini maksud dia perpendicular. Okay, kita pergi kepada soalan B. A dah settle. Kita pergi kepada soalan B. Okay, padam dulu. Mana pemadam ni? Hilang dah pemadam. Sabar. Ada tadi lah.
Delete. Mana delete? Okay. Kita delete dulu. Ni tak delete habis pula. Okay, kita padam dulu. Kita cuba jawab B. Okay, B pula dia kata apa? The straight line Y ni. Okay, the constant parallel straight line ni. Okay, tak apa. Kita abaikan apa benda. So, kita buat dulu macam ni. Y 4 tolak K per 3X. Sini 1. Sini lagi 1. 2X tambah 3Y sama dengan 9. Sekarang dia kata garisan kita ni adalah parallel. Parallel bermaksud gradient dia sama. So, gradient kat sebelah kiri ni. Kiri ni kiri. Okay, kat sebelah kiri ni berapa? Gradient dia. Boleh nampak tak gradient dia berapa? Berapa gradient dia? Sebelum X adalah gradient. Ambilkan semua ni. So, gradient dia sama dengan negatif K per 3. Boleh letak macam ni terus tak apa. Okay, yang sebelah sini kena ubah sikit. Sebab dia masih lagi 3Y. So, 9 tolak 2X. Jadi 3Y. Lepas tu Y kamu bahagi dengan 3. Jadi 9 bahagi 3. 2 per 3X. Okay. Sekarang gradient sebelah kanan ni berapa pula? Cikgu tak nak ubah banyak-banyak. Cikgu dah tahu dah gradient dekat sini. So, gradient ni berapa? M dekat sini pula adalah M1 lah. Contoh depan ni 1, ini 2. Ni contoh. Negatif 2 per 3. Betul? So, kita boleh comparekan kedua-dua ini dan kita akan dapat nilai K. Rasa-rasa nilai K berapa? Negatif 2. Negatif 2? Takkan negatif 2. Kalau negatif 2, sebab ni dah ada. Ini dah ada sama. Ni compare pun kena tahu juga. Compare yang ni. Kita hilangkan ni, hilangkan ni. Hilangkan ni, hilangkan ni. So, apa yang tinggal? Apa yang tinggal? Tinggal 2. So, jawapan dia 2. So, boleh tengok balik. Dia tak boleh negatif. Sebab kita boleh cara dia, macam cikgu cakap tadi lah. Kita ulang balik. Cara cikgu potong tadi macam mana. Okay, cara dia nak compare. Potong yang ni. Potong sebelah sini. Apa yang sama lagi? 3 sama. 3 potong. So, last kali K sama dengan 2. Itulah maksud dia K sama dengan 2. Okay? Ada masalah? Rasanya tak ada masalah. Itu untuk parallel. Kita akan pergi kepada soalan perpendicular side. Apa gambar ni kat sebelah? Okey, kita pergi kepada soalan nombor 6. Determine whether the straight line, cikgu salin terus straight line sebelah sini, Y sama tolak 3X sama dengan 5. Sebelah kanan cikgu buat 3Y tambah X tolak 12 sama dengan 0. Okey, cikgu buat sini senang. Sebab cikgu cakap dia suruh tentukan sama ada dia perpendicular ke tak. Perpendicular dia kena M1 darab M1 kena sama dengan negatif 1. Ini paling penting M2 sama dengan negatif 1. Ini perpendicular. So dekat sini, apa gradient kita sekarang? Kalau tak tahu, kita susun dulu macam ni. Y 5 tolak 3X. So kita tahu dah M1 kita sama dengan negatif 3. Okay. So yang ini pula sebelah sini 3Y 12 tolak X. Lepas tu Y sama dengan 12 bahagi 3, 4. X per 3. So, M2 kita berapa dekat sini? M2, gradient kita berapa? Negatif 1 per 3. Betul ke ni? Ke tambah ke tolak ni? Betul ke? Soalan betul ke? Tolak jadi tambah. Tambah jadi tolak. Betul. Ini betul ke? Ke atas pun betul. Oh, ke atas ni salah. Ni tambah tadi. Ini bawa pergi sini jadi tambah. Ada masalah sikit. So tengok sini. Okay. M1 sama dengan 3. M2 sama dengan negatif 1 per 3. Adakah dia perpendicular garisan tersebut? So kita boleh cuba M1 darab dengan M2 sama dengan negatif 1. M1 sama dengan 3. Darab M2 kita negatif 1 per 3. Adakah dia sama dengan negatif 1? Kita check. Ya, sama dengan negatif 1. So, thus, dia adalah perpendicular. Ataupun bahasa lain dia apa tadi? Dia adalah normal. Garisan normal ataupun garisan perpendicular. Okey? Yang B ni kamu boleh cuba sendiri. Ini sebagai latihan. Benda yang sama juga. Nanti kamu cuba buat. Lepas tu kita cuba satu lagi soalan terakhir. Nak bagi nampak kan cakap cikgu ni betul ke ni? Okey, sekarang kita ambil. Cikgu ambil random je. Kita ambil nombor 2. Kita ambil yang B. Boleh? Cikgu salin sebelah sini. Tolak Y 6 sama dengan 1. Sebelah sini pula PY 4X tolak 6. Soalan dia nak apa? Baru baca soalan kan. Line are parallel. The following line are parallel saja P. Okay, so bermaksud line dia adalah parallel. So bermaksud kita kena tengok gradient dia. Kena bagi samakan gradient dia. Okay, sekarang cikgu zoom sikit. Kita jawab last. Tolong sama-sama. So yang ni akan jadi cikgu bawa X 3 tolak 1
sama dengan Y over 6. Cikgu nak jadikan Y tu sebagai positif. Lepas tu cikgu buat apa? Cikgu 6, cikgu darab atas, 6 bahagi 3 jadi 2X, tolak dengan 6 sama dengan Y. Ini gradient berapa? Gradient sama dengan berapa yang kat sini? Tanpa ubah pun kamu dah boleh nampak dah. Dia sebelah. Dua. Ya, 2. Sebelah sini kita buat juga Y sama dengan P ni cikgu buat turun bawah. So akan jadi 4 per P X tolak 6 per P. Okey, dekat sebelah kanan ni rasa-rasa gradient dia berapa? Berapa gradient dia? Berapa gradient dia? 4 per 2. berapa? 4 per 2. Inilah 4 ni. 4 per P. 4 per P. So masukkan je lah 4 per P. Ini gradient nombor 2 ni adalah 4 per P. Sekarang disebabkan tadi soalan dia ada cakap parallel, kita dah cakap sama, so kita samakan je. 2 sama dengan 4 per P. So P sama dengan berapa anak-anak? Last. P sama dengan berapa semua? 2. 2. Kita tepuk tangan sikit. Okey, cikgu rasa itu sahaja 7.1 divisor offline segment. Yang tadi ada ratio tadi, dan 7.2 adalah parallel dengan perpendicular. So next class kita akan masuk 7.3 dengan 7.4. 7.3.4 ni pun senang juga. Ni ada berkaitan dengan distance sikit. Cikgu bagi tips nak jawab. Yang 7.3 apa benda lupa sekejap. 7.3 adalah nak cari area polygon. Ini pun senang. Ada formula sahaja. Nanti kita akan cuba buat.